Fadil pengurusi yang saya kasihi, sahibul fadilah, sahabat saya Dr. Kamilin Jamilin, yang juga merupakan ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis dan juga penulis kepada buku yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Durasaniyah, yang kita berhasrat supaya menjadi salah satu daripada buku yang dibaca oleh asatizah kita ini yang hadir di dalam kuliah-kuliah di Negeri Perlis ni. Boleh diselaraskan dengan jaib salah, supaya nanti semua baca buku ni. Satu masjid 3-4 orang dia tak boleh lah. Jadi tapi mungkin orang perempuan ramai ni, ustazah-ustazah kita ramai ni, jadi insya-Allah mungkin buku ni mungkin akan mendapat satu tempat jugalah di Negeri Perlis ni, supaya jadi bahan tarbiyah kepada ramai rakyat negeri ni. Fadil Ustaz Ahmad Hafiz yang mengendalikan bahagian falak dan pengajaran Jabatan Mufti. Ustazah Hemi duduk di belakang, yang mencetak. Dia bertungkus lumus nak cetak benda ni. Kami menghadapi dalam nak cetak ni dia macam-macam. Apa, kena buka tender, kena ni, lepas tu hak nak cetak tu macam-macam pula kan. Lain orang suruh cetak, yang lain yang dia buat keluar. Nak cari yang bahagian yang pandai tu. Kerana membabitkan bahasa Arab, membabitkan macam-macam. Dr. Kamilin kena tengok balik, dia pun tengok. Ini pun kita tak puas hati lagi dari segi insya-Allah dalam nak baiki lagi yang ke depan ni. Tapi dah cetak dah sebahagian. Kita insya-Allah yang ke depan kita terbit mungkin lebih cantik lagi lah. Saya pun tengok. Dan kadang dia bila kerajaan ni dia kena tender, dia kena ada peraturan dia. Bila satu tu dapat tender, kita tak boleh tarik tender dia terus. Nak segera dia buat dulu. Tapi bila dia habang, masa dia main, macam nak menikah lah juga. Masa awal dia habang kata semua okey. Kan? Lepas menikah tak ukur mana okey. Kan? Macam tu lah dalam orang yang mendapat syarikat ini. Sebelum saya nak cerita buku ni, kita di dalam proses di dalam Negeri Perlis ni supaya mengeluarkan buku-buku yang dapat dijadikan sukatan untuk rakyat di negeri ni. Ini salah satu daripadanya. Lama saya jumpa Dr. Kamilin dan juga dengan sahabat-sahabat di dalam fatwa supaya menghasilkan buku yang boleh dijadikan muqarrar, dijadikan silibus untuk dibaca dalam negeri ini sesuai dengan apa yang kita hasratkan. Dan ini adalah salah satu hasil yang sumbangan yang Dr. Kamilin telah berikan kepada kita supaya kita dapat baca. Kalau satu kuliah dia baca satu hadis, dia ada 77 kuliah. Kalau satu minggu satu kali kuliah, artinya 77 minggu kalau ustaz tak punting. Kalau ustaz punting, demam apa semua, mungkin pi sampai dekat 100 kuliah, 100 minggu masih lagi buku ni boleh dibaca. Siapa dia ketuk dinding? Okey. Jangan ketuk dinding. Kita keluarkan buku ni, banyak lagi buku. Salah satu tuan-tuan akan tengok yang telah sedang kita siapkan. Mungkin Ustazah Haimi seminggu 2 lagi ya. Kita terjemahkan Zadul Mustaqni' di dalam kaedah Jawi Lama supaya dijadikan bahan kitab yang fiqh, yang berteraskan mazhab Hanbali, yang mungkin akan dibaca secara tradisi dalam negeri Perlis ini. Cetak pun cara Jawi, bahasa pun bahasa Jawi Lama. Kitab kuning lah, supaya orang nanti kata tak ada kitab kuning. Dan saya pun telah bagi prakata muqaddimah kepada mazhab-mazhab ini, dan insya-Allah akan dapat dibaca. Jadi bila dia baca yang tu seolah-olah dia baca sikit, kita ejah kadang-kadang takut tak faham, tapi macam huruf harfin bil harf, ini satu huruf ke satu huruf,
macam kitab Melayu lama jugalah. Hampir untuk membolehkan atas ada teks Arab, bawah ada terjemahan. Lepas pada ni orang tak mengaji kitab lah. Cuma challengingnya ni lah asatizah kita nak kenalah pi mendalami matan itu. Kita ada syarah Mumti' Syekh Muhammad Salih Ibn Utsaimin, kita ada banyak lagi yang mana lepas ni ustaz-ustaz kita pun nak kena mendekati kitab-kitab turas. Ini yang sedang kita buat di dalam negeri Perlis ni. Kita sedang, saya kata kita dalam proses membina dan mengasaskan tamadun ilmu. Walaupun nampak mungkin orang kata pada zaman ni kita start dah mula dah sebelum ni, tapi kita letakkan pancang-pancang dah yang kukuh supaya ia dapat diwarisi. Selepas daripada kita ni, insya-Allah orang akan tengok di Perlis kitab turas ada, kitab ni ada yang telah dibaca oleh rakyat. Kalau kita klik ataupun kita online, kita tengok program di negeri Perlis ni, saya rasa Perlis ni sebuah universiti. Malam-malam cuba tengok berapa banyak subjek pengajian ada. Ustaz Ahmad Hafiz saya suruh buat semua kuliah tuan-tuan ni. Semua kuliah ni, guru takmir kita ni, kan kita dah minta dengan guru takmir dan majlis, kita dah minta supaya nama guru, latar dia, apa dia punya kekuatan pengajian dia. Kita buat jadual semua. Jadi orang klik dalam jabatan mufti tu, orang boleh tahu ustazah ni mengajak mana malam ni. Kalau orang nak main bercuti di Perlis, kalau dia nak main bercuti hari Sabtu, Ahad, Isnin sampai hari Sabtu sampai seminggu, dia tahu dia main hari Isnin, siang mungkin dia main buat kerja, malam dia boleh tahu kuliah siapa. So Perlis boleh jadi tempat bekerja dan juga mengaji pada waktu malam. Maksudnya kalau orang tua nak main, tak payah pergi pondok, sewa satu negeri Perlis ni, pondok seluruh negeri. Pesantren. Kan? Bukan apa, kalau USM dia tu universiti dalam taman. Perlis negeri dalam pesantren pengajian. Macam tu lah. Artinya kita jadikan semua orang available untuk semua orang untuk belajar dalam negeri ini. Ini bukan proses yang mudah. Berapa tahun kita duduk pulun buat kerja ni. Siapa orang Perlis dia tahu. Dulu Ustaz Perlis tak berapa ramai. Lah ni bukan kata tak ramai. Saya pun sampai tak kenal sebahagian tu. Duk tanya depan ni, Ustaz mana pula ni? Dia kata dia main duduk negeri Perlis dah banyak bulan dah. Tahu lah. Oh, okey. Kan? So, dan alhamdulillah ada latar. Sebahagian tu saya tengok. Saya pernah jumpa, saya tak mahu sebut nama sini. Daripada negeri tertentu. Bagus ilmu pengetahuan dia. Duduk di Perlis dah banyak bulan. Dia pernah mengaji di luar negara banyak. Cuma dia tak mau. Saya tak mau ambil tauliah. Dia tak mau ambil tauliah. Dia okey. Dia mengajak kelompok dia lah, di tempat dia. Saya tak apalah. Dia ada geng dia sendiri. Dia pun geng-geng beruzlah dalam hutan ni. Tak apalah. Tak apa. Maksudnya banyak dalam negeri ni untuk orang belajar. Dan kita di Perlis ni, sebahagian orang semalam duk tanya saya insyaAllah saya akan dokumenkan hal-hal ni. Kita bukan, orang kata bukan, kita tidak menolak mazhab. Macam kita dulu. Bahkan siapa yang tengok di Perlis ni, jawatan kuasa fatwa tidak mengikat diri dengan sesuatu mazhab, tetapi terikat dengan mazhab kaum muslimin secara umum. Satu-satu dia tak terikat. Tapi fatwa-fatwa kita tidak keluar daripada pendapat-pendapat imam-imam mazhab yang terdahulu. Kami tak keluarkan satu pendapat yang ma sabaqana ahadun minal alamin. Tak keluarkan pendapat yang mana tidak didahului oleh siapa pun di alam ini. Mesti ada imam mazhab. Rakyat umum ada mazhab. Sebahagian bermazhab Syafi'i. Tatbik di dalam masjid-masjid, di dalam ibadah banyak mentarjihkan khususnya bab solat di dalam qaul mazhab Hambali. Ada mazhab dia.
Cumanya dia tak kata mesti yang ni, keluar yang ni tak boleh. Yang tu je kita tak kata. Tapi semua kerana kaul-kaul ini ada tuan mazhab ya. Ini semalam saya dialog di Penang tentang hukmul hakim yarfa'ul khilaf, tentang bagaimana konsep dia, bab apa yang rafa'ul khilaf, adakah dia mentarjihkan ilmiah ataupun mentarjihkan amaliah saja. Ini panjang dalam pembincangan para fuqaha dan ahli usul. Cuma saya nak sebut sikit pasal buku ni. Buku ni saya suruh nak harap, ni ustaz-ustaz kita baca lah kan. Tak menikah lagi, kena menikah lah. Kan, lepas tu baru baca. Ustaz Amin, kena menikah, lepas tu kita mengajar buku ni. Ni saya sebut tu kempen je, kot siapa ada anak ni, Ustaz Amin ni tak menikah lagi. Saya nak sebut satu dua hal lah pasal sempena. Dalam masalah rumah tangga ni kita ada dua dalam fiqh. Satu ialah yang membabitkan tentang kehidupan kita suami isteri. Rumah tangga ni, tadi Dr. Kamilin sebut banyak lah. Rumah tangga ni bila kita mengajar, kita jangan bawa satu teori yang mana tak dicapai oleh orang siapa pun, termasuk diri kita sendiri. Sebahagian ustaz-ustaz dia mengajar sampai dia pun tak tercapai benda yang dia ajak tu. Islam ni dia praktikal. Sebab tu saya sebenarnya antara orang yang tak setuju, kurang bersetuju lah. Ni sampingan saya pernah sebut pada Dr. Kamilin. Sekolah agama ke, sekolah tak agama, asing lelaki dengan perempuan. Perempuan tak ada langsung sekolah tu, ataupun lelaki tak ada langsung. Dalam pengajian zaman Nabi dia tak macam tu. Memanglah ada hadis yang perempuan minta untuk ghalaba alaina rijal, pasal orang lelaki dominan sangat, buat kuliah agami saja. Ada, tapi bukan kerana nak asingkan. Bila asing sekolah tu lelaki saja, lama-lama lelaki jadi berkenan dekat lelaki. Tu masalah tu. Dengan cikgu-cikgu dia sekali, itu pening tu. Perempuan pun sama. Sebab kita kadang-kadang suka terkeluar daripada tabiat asal kehidupan manusia yang Nabi tak keluar daripadanya. Di Saudi mungkin di negara Teluk, mungkin dia culture dia lain. Tapi itu pun kadang-kadang mereka tak dapat laksanakan, mereka keluar daripada Saudi, maka jadi lain. Saya selalu sebut contoh. Asma binti Abi Bakar. Tadi Dr. Kamilin sebut pasal Aisyah radhiyallahu anha. Saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Dengan Nabi panggil jadi apa? Kita panggil apa? Beras. Apa? Ada ibak. Okey. Nabi SAW, Asma ni dia isteri kepada Az-Zubair ibn al-Awwam ketika itu. Dalam hadis Bukhari dia kata jitu yauman wa ala ra'si wa nawa ala ra'si. Dia bawa apa? Biji kurma tu, nak tanam kurma tu, tolong suami dia. Dia kata falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rijal minal ansar. Aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada orang Ansar. Jadi Nabi ni dia tengok Asma bawa tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ani, Nabi panggil dia. Faqala ikh liyahmilani khalfahu. Nabi kata kat unta, Arab ni ikh ni unta, suruh turun unta tu untuk suruh Asma naik di belakang dia. Belakang unta Nabi. Unta yang sama. Jadi Asma ni dia rasa malu. Kan? Dia merasa malu. Fastahyaitu an asira khalfar rijal wa dhakartu
Az-Zubair wa ghairatahu. Aku rasa malu nak join orang lelaki ni, kata. Teringat pula kat Zubair. Zubair ni apa? Cemburu. Bila Nabi fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni astahi. Rasulullah tahu kata aku malu. Tapi Rasulullah biar. Tapi saya nak cerita dalam hadis ni, sehingga para ulama Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata kalau tidak ada fitnah, tak ada apa pun. Bukan suruh pegang lelaki, tapi kalau dia boleh naik belakang, di belakang kenderaan. Kita sekarang ni tak ada lah naik unta kan. Maksudnya kalau suasana itu aman, fitnah, daripada fitnah. Pergaulan lelaki dengan perempuan tidaklah seperti yang diandaikan oleh sebahagian kita. Usaid As-Sa'idi, dia riwayatkan, masa hari perkahwinan dia, tak ada siapa untuk melayan tetamu. Untuk tamu, qaddamahu, untuk orang yang hadir, illa imra'atahu. Tidak ada siapa, melainkan isteri dia lah. Jemput main makan di rumah, saya kahwin, isteri dia yang hidang makan. Kita ni kadang-kadang dulu seketika kuat sangat Islam, orang perempuan tak boleh main bila tetamu main ke depan. Orang perempuan kena duduk hantar ayak pun di belakang lah. Di belakang tabir. Tapi pi ikan boleh pula. Itu yang kita pelik. Pi beli ikan boleh. Tetamu suami duduk ada depan tak boleh keluar. Fiqh kita yang tak jelas. Mungkin kita terpengaruh dengan sebahagian, tapi fiqh kita yang tak jelas. Cuba baca Ummu Sulaim. Kan? Isteri kepada Abu Talha. Abu Talha kata dalam peperangan Hunain, dia bawa khanjar. Tengok bawa khanjar. Nabi kata, "Mahal khanjar ya Ummu Sulaim." Khanjar apa wahai Ummu Sulaim? Dia kata, "Ittakhastuhu indana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batnahu." Kalau mana-mana orang musyrikin mai, terikam dengan khanjar pisau ni perut dia. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Nabi gelak kat dia. Maksudnya Nabi tanya tengok perempuan, pisau apa tu? Kan? Kita kadang-kadang kalau kuat Islam ni, apa orang duk pergi tanya dia? Bini orang tu. Nabi tanya benda yang normal. Kita supaya jadikan asing sangat kadang fiqh kita tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, orang cakap, Nabi berceramah, orang perempuan jawab. Hadis Ummu Haram. Dulu saya tulis tesis tentang Ummu Haram. Nabi kata, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahr qad aujabu." Dalam hadis Bukhari. Tentera yang pertama yang berperang di laut di kalangan umatku, min ummati qad aujabu, wajib untuk dia syurga. Ini dalam untuk rekod tentera yang pertama yang perang di laut ni Muawiyah. Armada dia pada zaman Osman bin Affan. Ummu Sulaim duduk dalam kuliah Nabi ni, dia dengar. Dia kata, "Ya Rasulullah, ana fihim." Wahai Rasulullah, aku di kalangan mereka. Ni bukan cerita pergi umrah. Cerita orang nak pergi perang di laut yang dia perempuan nak ikut. Nabi kata apa? "Anti fihim." Kau masuk sekali. Ni Nabi ramal benda nak mai ke depan. Mukjizat Nabi. Nabi kata, ni hang perempuan yang nak ikut orang pergi laut ni apa cerita? Nabi kata, "Anti fihim." Kau termasuk di kalangan mereka. Dan memang sejarah membuktikan armada yang pertama tu memang Ummu Sulaim ada. Muawiyah perang bawa bini dah. Qad aujabul jannah. Dia sebab puak Syiah kata Muawiyah masuk neraka, tak ketul. Hadis ni menunjukkan fadilat Muawiyah. Walaupun tak ada spesifik lain, hadis ni menunjukkan fadilat Muawiyah. Bahkan kalau baca hadis ni Bukhari. Nabi kata, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna Madinatul Qaisar maghfurun lahum." Sambung hadis tu. Tentera umatku yang pertama yang berperang kepada bandar Kaisar, diampunkan untuk mereka.
Sekali lagi ana fihim, Nabi kata tak. aku join Rasulullah. Tak ada Nabi kata. Maksud Nabi mukjizat Nabi tu dia tak ada. Dia tak masuk. Tuan-tuan tahu siapa yang pertama yang perang Kaisar? Yazid bin Muawiyah. Maghfurul lahum. Ni panjang cerita lah ni. Dulu saya masa kuat-kuat macam Dr. Zamili rajin untuk tulis benda-benda ni. Okey, tak apa, saya nak cerita bahawasanya demikian tabiat wanita pada zaman itu. Tak ada wanita diasingkan. Bila nak buat kuliah, wanita tak boleh tengok duduk sana. Ini semua baru. Wanita tak boleh pakai melainkan baju hitam saja. Ini juga baru. Baca dalam riwayat Aisyah binti Sa'ad. Ada isteri Nabi pakai warna hijau, ada pakai warna rouge. Saya bukan kata salah pakai warna hitam, tapi nak takkan warna hitam tu saja juga tak tepat dari segi riwayat-riwayat. Ni ustaz-ustaz ramai ni, sebab tu saya selalu kata jumpa. Baca buku Abu Syuqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah. 3 jilid. Dia collect semua hadis menunjukkan Nabi memerdekakan wanita. Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah. Baca buku ni. Semua dia cerita daripada pakaian yang praktikal. Wanita tidak seperti yang disangkakan oleh sebahagian ustaz-ustaz lah yang keras sangat ni. Ustaz-ustaz sini tak keras lah kan. Saya nak cerita lah, jangan kadang-kadang setengah orang tu dia rasa dia muyu ke sunnah, dia jadi keras macam. Praktikal Nabi tidak begitu. Hatta dalam perkahwinan kan, Nabi macam mana? Kita baca hadis Jabir. Mungkin Dr. Kamilin ada hadis, saya tak pasti kan. Jabir beritahu apa? Nabi kata, tazawwajta ya Jabir. Engkau nikah wahai Jabir. Tazawwajtu ya Rasulullah. Engkau nikah. Bikran an saiba. Nikah anak dara ke janda? Bukan kata janda tak bagus. Dengar betul-betul pergi habis ni. Dia kata bal saiba ya Rasulullah. Janda Rasulullah. Nabi kata hala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tak nikah dengan anak dara? Kau main dengan dia, dia main dengan kau. Kau bagi dia gelak, dia bagi kau gelak. Dia bagi kau ketawa. Maksudnya dia, cuba tengok Nabi punya gambaran tentang perkahwinan. Nabi maksudnya kahwin happy, suami isteri gelak ketawa. Dia tengok muka suami pun demam. Kita tengok muka isteri pun suka, Allah bini aku pula. Dah tanya bini saya macam mana belakang. Kan? Cuma Jabir kata, ya Rasulullah, inna abi halak wa taraka banan wa karihtu an aji ahun bimislihin. Bapa aku meninggal, tinggal anak perempuan. Dalam riwayat tu sab'a banat atau tis'a banat. Rawi Syak. 7 ataupun 9 anak perempuan. Dia kata, aku malas lah kalau mai pun sama sebaya dengan mereka. Maka aku kahwin dengan satu orang, kata dia, yang taqumu alaihin wa tuslihun, yang mana dapat menguruskan mereka dan mendidik mereka. Tu yang aku kahwin yang janda tu. Pergi ada pengalaman. Nabi kata, barakallah fik, Allah rahmati kau, berkati kau. Tapi saya nak ceritanya apa? Macam mana konsep perkahwinan yang dilihat oleh Nabi. Sebab tu kita bila mengajak supaya indah perkahwinan tu. Indah. Ustaz-ustaz pun sama kan. Dia, mungkin kita di hadapan orang ada ketegasan kita, tapi dia dah masuklah rumah ni rumah. Jangan buat rumah lah tempat kuliah pula macam tu. Demikian kita mau pengajaran agama yang praktikal. Nabi itu basyariah. Ciri dia kemanusiaan itu. Dan ini mudah-mudahan menjadi teras di dalam pengajaran kita di negeri Perlis ni, dan mudah-mudahan buku ni membantu kita banyak, membantu untuk dijadikan sukatan. Satu bahagian ni yang saya nak sebut, dah pasal ada rakaman ni bagi ni, ialah masalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni
di Perlis ke di luar Perlis ke. Saya pun sedang berfikir untuk mungkin memukakan balik, beristihad balik tentang beberapa elemen-elemen syariah ni untuk dibawa ke DUN. Kadang-kadang menyebabkan terlalu jumud proses itu, sehingga kadang-kadang satu-satu kes panjang. Saya jumpa perempuan 3-5 tahun tak selesai lagi dengan lelaki dah. Lelaki tu pergi menikah berapa kali dah. Dia ada nafsu, tak boleh kahwin lagi. Pergi hakim duk tangguh. Suami sat tak mai, sat suami bagi. Tadi saya pergi singgah kat apa nama sungai Baru. Saya tengok ikan bagi sebelum sampai tahun ni. Macam tu dia mengatakan. Suami tak balik 4 tahun. Lepas tu tapi saya nak check kes tu. Dia kata tak boleh cerai lagi. Kadang-kadang hakim kadang-kadang bukan saja soal muda, tapi kadang-kadang soal tidak menguasai ataupun tidak begitu mendalami maqasid agama dalam hal-hal. Dia tak tengok, dia duduk tengok boleh tak boleh. Dia duduk baca enactment tanpa melihat apa yang terjadi kepada wanita ni. Tujuan hakim menghukum sesuatu hal ialah untuk menegakkan keadilan dan maslahah. Kadang-kadang orang perempuan jadi mangsa. Nak kena pergi ambil lawyer pula. Tu berapa dah? Hak nak bagi makan anak-anak pun letih dah. Suami belah pergi mana? Kalau belah dia cerai tak apa, aku tinggal hang, aku tak cerai. Nak tuntut cerai tu sampai 2-3 tahun. Kena ada satu kaedah. Yang mana kadang ustaz ni jugalah. Dia bersifat mahkamah tu bersifat lelaki. Mahkamah sepatutnya tak boleh sifat lelaki dan perempuan. Geng pejuang wanita dengar ni dia boleh ambil lah. Kita pun sama bila mengajak ni ustaz-ustaz ni. Pernah tengok filem tu? Wanita perempuan berkalung serban. Yang tu dia tak mau tu. Asyik perempuan dia kan. Perempuan yang menderhakai suaminya, mukanya di akhirat macam-macam. Hak suami tintang pukang, tak bayar nafkah apa semua, jarang sangat ustaz nak abang. Siapa yang tidak mendatangi isteri yang tak menyahut seruan suaminya, betul adalah hadis. Tapi suami yang tak bagi nafkah batin kat isteri ni macam mana? Oh, yang tak nak tengok lah, mungkin dia letih. Ini juga tidak seimbang. Tidak seimbang di dalam fiqh ni. Pengajian fiqh tu sebenarnya. Hatta kadang-kadang, alhamdulillah negeri kita ni jauh daripada hadiah-hadiah palsu ni. Isra' Mi'raj, cerita gantung kaki perempuan naik atas, kepala turun bawah. Semua perempuan dia kena. Ini semua juga jangan nak baca lah hadiah-hadiah yang tak pasti, tak benar ini. Cedok daripada mana. Kadang-kadang macam ni. Memang ada hadis-hadis yang mana Nabi suruh perempuan ni taat, isteri taat pada suami. Memang benar. Tak dinafikan. Tetapi di dalam keadaan yang balance. Balance tu, suami menunaikan tanggungjawab dia. Sebab tu ada bab fiqh ni, kalau tak bayar mahar apa, dia fiqh yang seimbang. Tengok fatwa kita dia Perlis. Kalau isteri rasa terancam duduk di rumah suami, boleh keluar daripada rumah. Kalau dia rasa bahaya. Baca fatwa kita. Ini sampai lebam 3-4 kali, tendang, patah tangan minggu depan, patah kaki. Ustaz kata kalau keluar daripada rumah, tak masuk syurga dah. Ni ustaz-ustaz mengajar nak jaga sikit. Supaya balance hal ini. Kita duduk dalam satu masyarakat yang fasad. Balik-balik suami tahan dengar, han jadi apa? Ustaz kata han masuk neraka tau. Han dengar tadi ustaz abang. Han macam han duk lawan aku ni masuk neraka. Dia tak kira yang dia. Saya selalu kata kan, contoh je tu. Ada masalah ke saya? Sikit je.
Kan? Isteri kena bersiap untuk suami kan. Ya. Memang betul. Yalah kena, sebab itu kita lah hadis Ummu Salamah dan seumpamanya yang selalu kita baca kan. Fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa, aku dapati dalam jiwa syahwat pada wanita. Nabi sendiri kena manusia, Nabi bashar. Balik dapatkan isteri dah. Dia tahan kena bersiap untuk aku. Bukan saja dia, kita pun kenalah juga lelaki ni. Kita saja nak bagi selera kita, dia tengok suami dia tak berselera betul. Kan? Saya kata biru dengan misai pun sama. Kata Ibn Abbas, tazayyat tu limra'ati kama tazayyanat li. Aku bersiap untuk isteri aku macam mana dia bersiap untuk aku. Kan? Ini dengan duduk, saya dah mengandung, dah lahir dah, abang mengandung tak lahir-lahir lagi. Macam tu kan. Jadi suami, supaya saya nak apa yang saya nak sampaikan, supaya kita dalam fik wanita rumah tangga ni ajar secara seimbang. Itu dalam negeri ni yang kita mahu. Kita sunnah lah. Sebab salah satu sunnahnya kita praktikal dan moderate dalam masalah-masalah macam ni. Ni peranan ustazah. Ni semua rakyat negeri ni, pembentukan tarbiyah mereka tergantung pada tangan ustazah dengan ustaz-ustaz yang ada. Okay, sebahagian lagi ada yang tak main, tapi kita semua ni berikan pengajaran yang terbaik supaya orang faham. Kadang-kadang kita mungkin ustazah ni dia mengajak dia rumah tangga dia stabil lah. Dia kata kok mana pun macam tu lah. Ustazah dia kata macam mana pun suami dia okey di rumah. Ada orang yang suami dia tak okey. Bila dia dengar kuliah kita, dia memberontak. Dia kata kenapa agama hanya tekan kita saja, sedangkan suami begitu boleh buat macam-macam. Kita kena tahu nilai apa yang kita sampaikan kepada wanita itu. Salah satu perjuangan golongan reform dahulu ialah emansipasi wanita, tapi tidaklah melampau. Kita membebaskan wanita daripada cengkaman yang salah ini, daripada kuasa lelaki yang salah di dalam menggunakan kuasanya. Hukum hakam fiqh, kalau lelaki itu stabil, nafkahnya betul, hak ditunaikan, kemudian dia menuntut wanita itu taat kepadanya dengan ketaatan seperti dalam hadis, yes, you are right. Tetapi hak diberi secara seimbang, hak lelaki dan juga hak wanita. Mudah-mudahan buku ni, sekali lagi saya harapkan dapat sama-sama kita manfaatkan di negeri kita ni. Dan tuan-tuan kena hadir lagi lah, ada siri-siri buku kita yang lain lagi, yang kita akan jadikan negeri kita ni insya-Allah sangat praktikal, dan kuliah-kuliah dia, pengajaran-pengajaran dia. Study juga, sebelum tuan-tuan nak pergi mengajar tu, study case. Dulu kita betul, salah satu kita betul apa? Alhamdulillah perlis tak ada dah. Ni sebahagian ni saya tahu ni. Ni semua pendaftar nikah ni, sebahagian. Di malam pendaftar nikah kan, penolong pendaftar nikah ke apa. Dulu, nak angkat nikah payah. Lepas dah angkat nikah, duk tanya, sah tak sah? Ulang. Siapa yang suruh ulang? Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku seperti mahar sekian-sekian. Dia kata aku terima seperti yang disebutkan. Sah. Tak boleh. Kena sambung. Jangan. Habis nak sambung terus. Dia ambil mana? Semua benda-benda macam ni. Jangan putus nafas. Apa? Jangan putus nafas. Aku terima nikahnya, kena sebut penuh. Dulu kepada Perdana Menteri kita bekas, saya tak mau sebut lah, dia pun nikah, dia buat macam tu. Kita dia perleh kalau dia jawab I do. Aku terima nikahnya seperti yang sebutkan sah. Dalam kitab fiqh dia sebut qabaltu nikah. Aku terima nikah.
Seperti yang disebutkan, dengan mahar yang disebutkan. Dengan mahar, satgi dia itu yang disebut 500, orang tu sebut 500 juta tu. Bukan ada? Pasal dia suruh, kalau dia kata aku terima seperti yang sebutkan, itu yang dia duk berlatih malam tadi tak buat apa, tak keluar bilik tu, duk pusing 1000 kali dia duk sebut benda tu. Apa ya? Kenapa semua cerita ni? Kita buat agama kita macam dengan kartun. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Dia sebut nama. Kalau dia seorang je anak perempuan, dia sebut nama, sah. Tapi kalau 2, 3, dia kena sebut lain mana satu. Kau lagi, dia Mekah, bukan nikah adik lah. Aku kata anak perempuan aku kata. Sebab tu dia kena ada persetujuan akad. Tapi kalau anak perempuan aku sekian-sekian, dia tak aku terima. Seperti mana. Melainkan dia kata, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku Zainab, aku terima nikahnya dengan anak perempuan kau Fatimah. Tak boleh lah. Tak sama. Dia kata saya kenal Fatimah tu. Tak boleh lah. Dia tak nak. Ya. Tapi kalau dia, aku nikahkan, aku terima seperti mana sebutkan, sah. Tak semesti shake hand. Tak semesti jabat tangan. Nak jabat pun boleh. Tak semesti. Tak semesti duduk di atas apa? Bantai apa? Bantai baldu. Daripada kecil mak pak ada dah abang duduk atas bantai bisui. Hari tu nak duduk dia seriau. Dan nak akad nikah. Saya kata benda-benda pelik-pelik ni kita bukanlah salah sebagai adat tu. Tapi kita tak perlu susah macam tu. Make it simple, benda halal. Yang lain kita nak buat agak-agak itik ke ayam kita nak makan, itu kita punya hal. Tapi jangan duk kaitkan dengan soal-soal yang tak diwajibkan oleh agama. Macam orang duk tanya lah, nak buat buat surau, buatlah. Tapi janganlah duk kaitkan bulan Muharram kena buat surau. Orang kata, yang ni apa ni bulan Syawal buat surau ni. Dia jadi khurafat. Nak bawa lah dia kait dengan Nabi Nuh ke apa. Nabi Nuh makan bubuk tepung gandum apa, tepung jagung apa semua. Ni main mana atas kapal dah. So ini semua kita nak masyarakat yang matang dalam doa khutbah kita berpemikiran apa? Kita tak mau berpemikiran dangkal. Saya mengharapkan benar kepada semua guru-guru majlis dan ta'mir, siru ala barakatillah, dan tolonglah kita semua dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya kita dapat mematangkan masyarakat dalam negeri ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis penutupan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.